Okey, Assalamualaikum. Okey, di sini cikgu nak bagi penerangan kepada soalan yang awak dah buat hari tu. Okey, penerangan dan jawapan. Okey, so bagi yang dah buat dan PM cikgu yang dah hantar, tolong semak dan perbetulkan apa yang awak fikir. Oh, saya punya ni salah. Oh, ni jawapan sebetulnya. Okey, tolong perbetulkan. Okey, kita mula dengan soalan nombor 1. Okey, iaitu penyataan manakah yang betul mengenai tindakan refleks. Okey, ni soalan tingkatan 4 ni. Okey, jawapan yang betul adalah C, iaitu dikawal oleh saraf tunjang. Okey, awak kena tahu tindakan refleks, contoh dia awak terkena paku, terkena jarum, terkena air panas. Okey, yang mengawal dia adalah, yang menyebabkan awak terus angkat tangan awak tu dikawal oleh saraf tunjang. Okey, ingat balik kat mana saraf tunjang. Okey, soalan nombor 2. Apakah kesan kepada seseorang jika bahagian X tercedera? Okey, ingat balik, bahagian X tu apa? Cerebrum ke, cerebellum ke, medulla oblongata? Okey, dia adalah cerebrum. Okey, yang mana kalau dia tercedera, dia akan menyebabkan jawapan awak sepatutnya adalah buta. Okey, kalau tercedera bahagian X tu, dia akan menyebabkan awak buta. Okey, dia ada bahagian-bahagian dia sendiri kan. Kalau kat X, dia buta. Tempat lain pula dia boleh menyebabkan pekak. Tempat lain pula boleh menyebabkan lumpuh. Okey, soalan nombor 3. Sistem endokrin. Okey, antara yang berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Okey, kena ingat balik. Apa nama bahagian P? Apa nama bahagian Q, R, S? Okey, dan apa hormon yang dirembeskan? Seterusnya, apa fungsi hormon yang dirembeskan? Okey, kena ingat. So, jawapan yang betul kat sini dia adalah A, iaitu P. P tu adalah kelenjar apa? Dia adalah kelenjar pituitary yang mengawal aktiviti kelenjar lain. Okey, Q tu dia adalah kelenjar tiroid. Apa fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid? Tengok balik. R tu adalah pankreas. Apa fungsi hormon yang dirembeskan? Kena tengok balik. Okey, jadi padanan QRS, fungsi dia adalah salah. Okey, dia adalah salah. Sini tengok balik. Okey, yang satu-satunya betul kat situ adalah P. Okey, soalan nombor 4. Apakah kesan dadah seperti kodina kepada seorang penagih? Okey, setiap dadah dia ada jenis dia tersendiri. Okey, ada halusinasi. Ada apa lagi? Dan dia ada contoh dan apa kesan dia. Okey, kena ingat dadah apa, kena ingat jenis apa dan apa kesan dia. Okey, jadi dadah jenis kodina, dia akan mengurangkan sakit. Okey, sebab itulah kalau orang yang terlampau sakit, sometimes dia tend to ambil dadah kodina, okey, untuk mengurangkan sakit yang dia rasa. Okey, soalan nombor 5. Berapa bilangan kromosom dalam setiap sel anak haiwan tersebut? Okey, jawapan dia adalah B. Okey, dia akan, kalau ingat balik proses mitosis, dia akan meiosis, dia akan berpecah. Bila berpecah, dia akan menghasilkan kromosom yang baru. Okey, sel yang baru. Soalan nombor 6. Okey, kita ada meiosis. Proses meiosis iaitu daripada 44 kromosom perempuan. Okey, lepas tu dia jadi 22 tambah 1 je kromosom, iaitu ovum. Okey, soalan dia, jika ovum ini disenyawakan oleh sperma yang membawa kromosom Y, apakah kromosom kepada zigot tersebut? Okey, jadi jawapan dia, okey, awak kena tahu kromosom
Untuk sperma dia adalah 22 tambah Y. Okey, bila dia bergabung bersenyawa dia akan menjadi bilangan kromosom dia adalah 44 tambah XY. Okey. Okey, kita tengok pula. Banyak sangat cakap, lama pula video kita ni. Okey, soalan nombor 7. Okey, maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis penyakit genetik. Okey, mempunyai kromosom XO, iaitu dia kekurangan satu kromosom. Okey, lepas tu dia kekurangan ciri seks sekunder bagi perempuan. Okey, apa jenis penyakit ni? Awak kena ingat balik jenis-jenis penyakit yang menyebabkan kromosom ni. Okey, jawapan dia ada C. Okey. Sindrom Turner, dia mempunyai kekurangan satu kromosom. Okey, dan kekurangan ciri seks perempuan termasuk dia menghadapi penyakit sindrom Turner. Okey, yang memiliki, kalau tak silap cikgu lah. Yang cikgu perlu ingat pula. Pendek, leher dia pendek apa semua tu. Okey, soalan nombor 8. Okey, menunjukkan jenis variasi. Okey, sifat bilangan murid. Okey, apa contoh variasi jenis ini? Okey, first sekali awak kena tahu sama ada dia adalah selanjar ataupun tak selanjar. Jawapan dia adalah D, jenis cap jari. Okey. Ketinggian dia bukan. Okey, dia tak boleh sebab ketinggian ni dia bersambung-sambung. Okey, soalan yang lain pun tak boleh. Dia boleh itu jenis cap jari. Okey, nombor 9. Menunjukkan perubahan keadaan jirim. Pepejal kepada cecair A, gas kepada cecair B, cecair kepada gas C, gas kepada pepejal D. Okey, antara yang berikut yang mana mewakili proses kondensasi? Okey, dan jawapan yang betul dia adalah jawapan dia adalah B, iaitu gas kepada cecair itu merupakan proses kondensasi. Okey, contoh dia hujan, kan? Bila dah banyak sangat uap air terkumpul ke atas dan air tu dia turun jadilah hujan, kan? Tu proses kondensasi. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Jadual menunjukkan proton dan elektron bagi 3 unsur K, L dan M. Antara unsur berikut yang mana padanan yang betul? Okey. Yang mana padanan yang betul? Soalan ni. Okey. Dan jawapan yang sebetulnya adalah B. Yang bercas positif adalah L. Kenapa L? Sebab 8 tolak 6 dah akan jadi positif 2. Jadi positif lah, kan? Okey. Yang bercas negatif adalah K. Sebab apa? Sebab 5 tolak 7 dia akan menghasilkan negatif 2. Jadi dia bercas negatif. Dan yang neutral adalah M. Sebab apa? Sebab 9 tolak 9 kosong. Bila kosong dia adalah neutral. Okey. Next, soalan nombor 11. Maklumat berikut menunjukkan ciri bagi suatu bahan. Okey, boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan sahaja, takat lebur yang tinggi, dan apakah bahan itu? Okey, jawapan dia adalah plumbum 2 bromida. Okey, yang ni aku kena rujuk nota. Seterusnya, soalan nombor 12. Antara berikut yang mana menunjukkan perubahan fizik? Okey, dan jawapan yang betul adalah penyejatan iodin. Okey. Penyejatan. Perubahan fizik ni awak kena ingat. Dia adalah sesuatu yang awak boleh tengok melalui mata kasar. Okey, proses apa lagi? Penyejatan. Awak boleh tengok daripada air dia berubah jadi uap air. Jadi awak boleh tengok benda tu. Alamak. Okey, kita sambung balik.
Soalan nombor 13, antara berikut yang manakah tindak balas endotermik? Okey, kita ada endotermik dan exotermik. Okey, dan jawapan yang betul dia adalah C, iaitu pepejal amonium sulfat dilarutkan dalam air. Yang ni awak kena rujuk nota. Okey, soalan nombor 14. Penat pula. Cikgu baru je pangkat jemuran. Hujan dah turun. Okey, Rajah 7 menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam X, Y dan Z terhadap asid sulfurik cair. Okey, apakah kemungkinan logam X, Y dan Z? Awak tengok kat situ. X tu sikit je buih dia. Y tu paling banyak buih dia. Maksud dia paling reaktif. Z tu hanya sederhana. Jadi jawapan yang betul adalah A. Okey, X adalah kuprum dan magnesium dan aluminium. Awak kena tengok siri kereaktifan logam yang ada yang paling atas, yang paling bawah. Kena tengok balik tu. Soalan nombor 15, Rajah 8 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam penyaduran elektrik sudu besi dengan argentum. Apakah plat X dan larutan Y? Okey, jawapannya adalah C, iaitu plat X tu dia kena adalah argentum yang akan mengalir. Okey, sebab kita nak menyadur besi tu dengan argentum. Jadi dia kena ada pada anode. Okey, awak ingat je. Bateri tu kan ada panjang pendek kan? Panjang tu adalah anode. Yang anode tu yang akan yang nak kita sadurkan. Dan larutan Y dia adalah kuprum 2 sulfat. Okey, next nombor 16. Jadual 2 menunjukkan kelebihan dan kekurangan bagi sejenis sel R. Okey, kelebihan dia voltan tinggi, boleh dicas semula. Kekurangan dia mahal dan elektrolit mudah tumpah. Okey, awak kena ingat balik yang kita belajar, yang awak belajar pada tingkatan 4, yang ada sel kering, apa lagi tu? Sel kering, cikgu lupa ingat dah. Dan apa sel R ni? Okey, awak kena tengok balik ciri. Jangan tengok balik nota awak. Ciri setiap sel. Kan ada sel alkali, nikel kadmium, sel kering apa semua tu. Dan jawapan dia adalah D, iaitu akumulator asid plumbum. Okey, yang mana bateri ni, akumulator ni, dia adalah bateri kereta. Okey. Banyak pula mesej. Nombor 17. Okey, Rajah 9 menunjukkan kuasa penembusan bagi sinar KLM. Okey. Awak kena ingat sinaran alfa, beta dan gamma. Okey, berdasarkan kuasa penembusan sinaran, manakah urutan menurun? Okey, menurun ni bermaksud dia makin tak tembus. Okey, tak boleh nak tembus. Okey, jawapan dia adalah L. L tu adalah gamma. Yang mana gamma ni dia akan menembusi kertas, dia boleh menembusi kertas plat aluminium. Okey. Yang kedua M. M ni dia boleh menembusi kertas sahaja. Dan yang paling rendah kuasa penembusan dia adalah K, iaitu alfa. Okey. Kena ingat alfa ni dia tak boleh menembusi kertas. Okey, jadi dia adalah kuasa penembusan paling rendah. Okey, lepas tu beta, lepas tu gamma. Gamma adalah kuasa penembusan paling tinggi sebab dia boleh menembusi kertas dan plat aluminium. Okey, soalan nombor 18. Okey, Rajah 10 menunjukkan kegunaan sinaran radioaktif dalam pengawetan makanan. Okey, awak tengok situ ada kentang. Lepas tu dia ada plat aluminium dan bahan radioaktif. Apakah sinaran radioaktif itu?
Okey, biasanya dalam pengawetan makanan, awak tengok orang ada mengawet makanan kan jauh dari Australia, dia nak import pergi Malaysia ni. Jadi dia kena awet. Okey, contoh juga dia adalah daging. Daging kalau tak kena awet, dia akan busuk, mudah busuk. Jadi, kilang-kilang akan mengawet dia. Dan bahan yang sesuai bagi pengawetan makanan adalah sinar gamma. Jadi, jawapan dia kat sini adalah D. Okey, next, nombor 19. Apakah ciri imej akhir yang dibentuk oleh teleskop? Okey, ni aku kena rujuk balik nota awak, teleskop. Apa jenis ciri imej yang terbentuk? Jawapan dia adalah C, iaitu maya dan songsang. Okey, soalan nombor 20. Pelangi merupakan spektrum cahaya terbesar yang dapat dilihat di langit apabila terdapat sinaran cahaya matahari ketika hujan gerimis. Apakah yang menyebabkan pembentukan spektrum cahaya itu? Okey, apa yang menyebabkan spektrum cahaya tu? Okey, awak kena ingat. Lepas hujan, bila ada matahari, terjadinya pelangi. Okey, sebab apa? Sebab air tu mengandungi spektrum. Okey, dan warna dia disebabkan oleh penyebaran cahaya. Okey, next, soalan nombor 21. Okey, penambahan 3 warna cahaya di atas skrin putih. Okey, kena ingat warna cahaya. Warna cahaya berbeza dengan pigmen. Okey, apakah warna X dan Y? Okey, kita tengok X tu adalah campuran daripada apa? Okey, jawapan dia adalah D, magenta. X tu adalah magenta. Okey, Y tu pula adalah hijau. Okey, macam mana awak nak tahu? Kena tengok balik lah. Merah, apa yang menjadikan kuning? Tengok kuning ni kuning adalah hasil daripada gabungan merah dan apa? Dan hijau. Jadi Y tu adalah hijau. Okey. Bila sini dah ada merah, Y tu ada hijau. Jadi satu lagi apa cahaya, warna cahaya? Kena tengok balik rujuk balik nota tahun lepas. Next, soalan nombor 22. Apakah warna yang akan kelihatan apabila cahaya putih melalui turas warna pertama kuning dan turas warna kedua sian? Dan jawapan dia adalah C, iaitu hijau. Rujuk balik nota. Soalan nombor 23. Antara berikut yang manakah logam utama yang membentuk pewter? Ni adalah alloy. Okey, kena ingat balik. Kena rujuk balik nota alloy. Apa yang logam utama yang membentuk pewter? Okey, logam utamanya adalah stannum. Okey, stannum. Rujuk balik nota. Soalan nombor 24. Maklumat berikut menunjukkan persamaan perkataan bagi suatu proses kimia. Ni proses Haber. Okey, proses Haber ni adalah penghasilan amonia di kilang. Berapa nisbah hidrogen kepada nitrogen yang diperlukan dalam proses ini? Jawapan dia adalah 3:1. Jawapan dia adalah A. Okey. Maksudnya kat sini untuk menghasilkan amonia, bila awak guna 1 kilogram nitrogen, maksudnya awak kena campurkan dia dengan 3 kilogram nitrogen baru menghasilkan amonia. Dia kena lebih, hidrogen ni kena lebih 3 kali ganda dengan nitrogen. Okay, next, soalan nombor 25. Okey. Antara berikut yang manakah kesan pembuangan sisa toksik ke atas alam sekitar? Okey, jawapan dia adalah C, iaitu pengurangan kualiti air. Bila buang sisa toksik ke alam sekitar ni menyebabkan pengurangan kualiti air. Tak eloklah air awak.
Okey, hujan asid, kesan rumah hijau tu biasanya pencemaran udara. Okey, next soalan nombor 26. Rajah 12 menunjukkan sejenis mikroorganisma. Apakah mikroorganisma tersebut? Ni awak pernah belajar. Kita pernah lukis hari tu. Awak siap bawa kotak lagi kat sekolah. Dah siap buat virus apa semua. Dan jawapan dia adalah B. Euglena. Okey, cikgu tak ingat lah kumpulan mana yang buat ni hari tu. Okey, next soalan 27. Okey, Rajah 13 menunjukkan dua jenis hasilan tenusu. Awak tengok situ ada Yakult, ada Vitagen. Apakah jenis mikroorganisma yang digunakan untuk menghasilkan hasilan tersebut? Kena ingat. Kumpulan bakteria hari tu, ingat? Okey, jawapan dia adalah bakteria. Maksudnya kat sini, kalau awak nak tahu untuk menghasilkan Vitagen yang awak minum tu, sebenarnya dia menggunakan bakteria. Okey, next soalan nombor 28. Difteria dan campak merupakan penyakit berjangkit yang menyerang kanak-kanak dan boleh membawa maut. Bagi mengatasi masalah ini, suntikan vaksin perlu dilakukan bagi mempertingkatkan tahap keimunan kanak-kanak. Apakah jenis keimunan tersebut? Okey, dan jawapan yang betul adalah A, iaitu keimunan aktif buatan. Okey, maksudnya dia suntik vaksin. Jadi vaksin tu akan menghasilkan antibodi untuk kanak-kanak tu menyerang penyakit tu. Okey, kena ingat balik maksud bagi setiap jenis keimunan. Dia kan ada pasif, ada aktif. Aktif pula ada buatan dan semula jadi. Pasif pula ada buatan dan semula jadi. Kena tengok balik nota. Okey, next soalan nombor 29. Jadual 3 menunjukkan nilai kalori bagi 3 jenis makanan. Okey, Syafiq mengambil 150 gram susu, 85 gram daging dan 200 gram nasi. Apakah jumlah nilai kalori yang diambilnya? Okey, awak kena tengok balik macam mana nak kira kalori. Okey, cikgu tak boleh nak tulis kat sini. Cikgu cakap je lah. Caranya adalah, susu kan nilai kalori dia 2.72. Jadi awak kena darab 2.72 darab 150. Lepas tu 85 daging darab 94 kilojoule, 200 gram darab 15.3 kalori. Okey, lepas awak darab semua tu, lepas tu awak tambah, dapatlah jumlah nilai kalori yang diambil oleh Syafiq. Dan jawapan yang betul kat sini adalah D, iaitu 4267.0 kilojoule per gram. Okey, soalan nombor 30. Darjah 14 menunjukkan sebahagian dari kitar nitrogen. Okey, daripada nitrat melalui proses X dan menghasilkan nitrogen di udara. Apakah yang menyebabkan proses X berlaku? Okey, apa menyebabkan nitrat ni bertukar menjadi nitrogen? Okey, jawapan betul adalah tindakan bakteria pendinitrian. Kena tengok balik nota. Cikgu pernah terangkan ni kat depan guna projektor hari tu. Okey, soalan nombor 31, Rajah 15 menunjukkan gas X di atmosfera yang menyerap haba dan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, apakah gas X? Okey, dan gas X tu adalah karbon dioksida. Awak kena ingat, karbon dioksida ni dia sangat sangat sinonim dengan kesan rumah hijau. Ingat kesan rumah hijau, ingat karbon dioksida. Ingat karbon dioksida, ingat kesan rumah hijau. Okey, dan last sekali soalan nombor 32. Seorang pegawai perhutanan mendapati tapak perkemahan di hutan rekreasi yang diselianya dicemari botol minuman plastik.
Apakah kaedah yang terbaik bagi mengatasi masalah tersebut tanpa memberi kesan kepada alam sekitar? Okey, dan jawapannya jawapan dia kitar semula botol plastik. Jadi jawapan yang sebetulnya adalah A. Okey, ni bab 3 ni. Okey, bab lain tu kita belum belajar lagi. Kita akan sambung nanti. Okey. Terima kasih.